الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama solat subuh berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dinilai besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut paka'annama qama al-laila kullahu. Orang yang boleh sembahyang subuh berjemaah dari segi nilainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Itulah tuan-tuan semua spesialnya, istimewanya orang yang sanggup mujahadah jalan mari masjid atau menaik kenderaan mari masjid. Inilah besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang saya sebut seumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, law aliman nas ma fi al-atamati was-subhi la atahuma walau habwan. Kalau manusia tahu tentang kelebihan, kemuliaan, keistimewaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, nescaya dia akan datang walaupun dalam keadaan ngakak. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya. Besar sangat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doalah moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita istiqamah. Kita boleh hadir semua insya-Allah salat subuh berjemaah. Yang kedua, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama dalam siri pengajian kita lepas subuh. Di mana yang saya sebut samalah orang yang berada dalam majlis ilmu ataupun orang ngaji ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru kullu syai', di mana semua makhluk Allah Subhanahu wa taala beristighfar kepada dia. Insya-Allah tuan-tuan semua hari ini saya akan sambung siri hadis-hadis ataupun apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mukaddimah ataupun dia panggil alamat-alamat sebelum tibanya hari kiamat. Dan sebenarnya kiamat ni pasti akan berlaku lah. Cuma bila tu mana yang kita tak sebut semua, cuma bila tu benda yang majhul, benda yang tak tahu. Cuma dari segi tanda-tanda alamat itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang kita bincang pada pengajian kita sebelum ni lah. Antara yang tentu semua saya nak sambung apa yang kita bincang sebelum ni adalah iaitu dipanggil zuhuruz zina. Antara alamat yang tentu semua ialah penzinaan berlaku secara meluas. Dulu kadang-kadang nak terlibat dengan barang-barang gini bukan mudah lah. Tapi di akhir zaman itu semua penglibatan dalam fahisyah zina ataupun dia dipanggil jenayah zina ni satu benda yang jadi lumrah atau menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Tuan-tuan semua, pak kita boleh jadi biasalah. Nabi yang boleh jadi tertutup lagi lah. Tapi kalau kita tengok dalam dunia barat dan dunia yang tidak agama, kita dapati ini satu benda yang jadi amalan dia orang. Kita pernah dengar satu negara umur 18 tahun tu bebas dah. Boleh bawa orang lelaki, boleh gapo semua, mopok tak boleh nak kata gapo. Dan kita pernah dengar satu negara di Eropah, di kalangan orang puai dia orang, kalau umur 14 tahun 15 tahun tak terlibat dengan zina, dia anggap sebagai aib. Dia anggap sebagai satu benda yang benda yang tak kena lah. Betul lah sekali tuan-tuan semua, siapa dekat gitu. Dan saya pernah sebut sebelum ni, ada setengah negara di Afrika, mana-mana orang kahwin dia boleh pertahankan darah dia, akan diberi hadiah. Nak ceritanya,
penzinaan menjadi satu benda yang jadi benda biasa. Sampai peringkat negara boleh bagi hadiah kepada orang yang kahwin dalam keadaan boleh mempertahankan apa dia ni kesucian dia ataupun darah dia dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua. Dan benda-benda gini kemunculan ataupun penyebaran bab zina ni dah mula masuk dalam negara kita, negara Islam. Ya. Dan saya dah sebut pada minggu lepas kan, kita dapati banyak kadang-kadang di kalangan pelajar-pelajar kita sebagainya. Ya. Nak ceritanya dah ni antara tanda-tanda dah mula berlaku di mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tuan-tuan semua ini ialah dia panggil banyaknya golongan perempuan kalau berbanding dengan lelaki. Ini kita boleh tengok pada hari ini. Saya sebagai guru lah mengajar di sekolah. Satu kelas kadang-kadang orang perempuan boleh kontrol lah. 10 orang, 2-3 orang lelaki. Nak ceritanya benda ni kita boleh tengok tuan-tuan semua. Cuma dalam hadis sebut dia 50 seorang. 50 orang perempuan ni sebahnya satu orang lelaki 50 orang perempuan. Lah ni berapa tahun Kelantan saya tak pastilah angka terbaru ni, wallahu alam lah. Cuma dia mengata lama lagi ustaz tu baru lan tak sampai lagi 10 dia kata. Lama lagi kiamat dia kata. Di mana tanda ni tuan-tuan semua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya siapa yang saya sebut ni bukan teori atau bukan kenyataan daripada siapa-siapa lah. Tapi dia adalah satu kenyataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya selalu sebut kalau Nabi sebut ni benda confirm. Sebab Nabi tak cakap kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis daripada Abi Musa radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu wa yura ar-rajulu al-wahidu yatba'uhu 40 imra'atan yaludhna bihi min qillati ar-rijali wa kasrati an-nisa'i. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, hadis yang dikongsi oleh satu orang sahabat iaitu Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Saya sebut semua dah tentang peribadi ni antara orang yang hebat di segi Quran lah, di segi suara dia memang antara suara hebat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya suara-suara ni kurniaan Allah taala. Ada setengah orang dekat nak belajar tak jadi hijau belana juga dah. Ada setengah orang tu gitu-gitu jadi hijau dah. Suara ni satu daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kalangan sahabat orang yang diberi suara comel antaranya Abu Musa Asy'ari radhiyallahu taala. Abu Musa mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Yang pertama sekali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang satu masa. Nabi kata la'tiyanna akan datang satu masa di mana orang jalan nak keluar zakat emas ataupun nak bagi bantuan kepada orang miskin. Jalan-jalan tak ada orang nak terima. Nak ceritanya dunia mewah sampai gitu sekali lah. Nak cari orang berhak untuk menerima zakat emas dan sebagainya, tuan-tuan semua pergi cari rata. Cari akhir sekali tak jumpa juga. Ini satu gambaran ataupun satu simbolik kepada bagaimana kemewahan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di akhir zaman. Saya boleh saja baca dan ini dah mengata lama lagi satu ramai miskin dia kata gitu. Tak apalah, yang penting maknanya itu satu gambaran. Tapi law ni sebenarnya sebuah dulu law ni dah mula kira kita kira dia mewah sikit lah kalau banding tu. Sebenarnya gitulah ke arah situ sebenarnya. Apabila belum berlakunya hari kiamat di mana kemewahan akan berlaku. Yang kedua kata Nabi SAW, di mana kita dapati kata dia laki-laki 40 orang, ada riwayat yang mengatakan 50 orang, dan perempuan 40 orang, ada riwayat yang mengatakan 50 orang. Dia ni lawan satu orang lelaki. Dia mana pakai nak berlindung, kemudian ada orang kan. Satu keluarga tu kadang-kadang puai belaka.
Kan nak cari orang, nak cari seorang nak jadi pelindung dia orang. Maknanya dalam hadis ni gambar kepada kita bahawa ramai sangat orang puan nak perlu sangat kepada pertolongan daripada orang lelaki seorang. Kan biasanya orang bahagian nulung orang penuh orang lelaki lah. Tapi pakat kerja, pakat anak. Cuma gitu je lah. 40 orang boleh seorang ya. Kan ataupun riwayat lain mengatakan apa dia ni 50 orang di segi nisbah apa dia ni orang puan dengan orang lelaki. Kan satu orang sama dengan apa dia ni bilangan perempuan 50 orang ataupun 40 orang. Cuma di kalangan ulama dia fikir sebab apa berlaku macam tu. Sebab apa berlaku di mana puan ramai ni. Ada berbagai-bagai tafsiran di kalangan ulama yang mengatakan sebab berlaku macam tu. Antaranya kata dia berlakunya peperangan. Berlaku peperangan orang lelaki dia keluar perang, akhir sekali ramai yang meninggal dunia. Maka itulah di antara punca yang menyebabkan orang puan tu ramai. Dan ada juga ulama yang mengatakan ni di antara pandangan yang paling tepat lah. Kata dia sebenarnya gini, kata dia orang beranak ni ramai retin. Beranak ramai retin apabila berlakunya apa dia ni proses apa dia beranak ke apa semua tu, maknanya ramai retin. Tengok retin, tengok retin. Cuba tengoklah satu keluarga kadang-kadang seorang orang lelaki, kadang-kadang 5 ni orang puan dan sebagainya. Ini antara tafsir anak ulama sebab apa berlaku macam tu. Tapi wallahu alam lah yang berlaku sebenarnya, wallahu alam. Cuma macam saya sebut tadi lah, ada pandangan yang mengatakan kerana berlakunya peperangan ramai orang lelaki gugur, dan ada pandangan mengatakan tak ada gapo, cuma memang gitu. Tabiat berlaku di mana apabila lahirnya anak ramai lahir di kalangan orang puan. Itulah tuan-tuan semua antara tanda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, hadis ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, satu orang sahabat yang banyak khidmat pada Nabi SAW. Saya pernah sebut sebelum ni 10 tahun dia berkhidmat dengan Nabi SAW. Semenjak Nabi sampai di Madinah, tuan-tuan semua, ramai di kalangan mak-mak ni pergi jumpa dengan Nabi SAW nak jadikan anak sebagai khadam ataupun orang yang khidmat pada Nabi SAW. Maka di antara mereka tuan-tuan Anas adalah salah seorang yang diterima oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan semua, Anas ni peringkat awal dia orang miskin, dah saya dah sebut dah sebelum ni, tak saya ulang balik. Orang miskin tapi dengan sebab doa Nabi SAW, 23 perkara yang Nabi doa ke dia, dan alhamdulillah doa Nabi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara Nabi doa ke dia ialah supaya dia anak ramah. Allahumma aksir. Pertama sekali minta supaya Allah Ta'ala kurnia kepada dia ni harta banyak. Allahumma aksir malahu. Ni doa Nabi kepada dia. Dan boleh jadi Nabi doa ni, Nabi boleh jadi dengan Nabi tahu, boleh jadi ikut sebab kalau Anas ni kalau bagi harta banyak macam mana sekali tak ada masalah. Kalau kita jangan kita bermain, kalau minta jadi kan takut semaya tak mari. Tak. Tapi Anas ni kata sama Nabi minta khusus pada dia, Allahumma aksir malahu. Ya Allah, perbanyakkanlah harta dia. Kemudian yang kedua pula ialah wa aksir waladahu, anak dia ramai anak. Yang ketiga pula apa dia ni, antaranya ialah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau ke dalam syurga lah. Ini antara senara yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. 3 perkara jadi berlaku tuan-tuan semua. Dia di antara orang kaya lepas Nabi tak ada, orang kaya di Madinah tu Munawwarah. Dia di antara orang yang ramai anak cucu dia, sehingga dikatakan 100 orang lebih anak cucu dia. Dan semua jadi orang belaka. Kemudian dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Anas tuan-tuan semua dia kongsi hadis kepada kita, ala uhaddithukum hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'ahu minhu. Kata dia, saya dengar sendiri satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi cerita ke dia lah hadis ni. Antara orang yang Nabi cerita kepada dia hadis ni, dan dia kongsi bersama pada kita lah. Dan saya selalu sebut sama bahawa sahabat ni gitulah, dia tak sembunyi ilmu. Dia tak macam tempat kita, kadang-kadang dia tak bagi, dia bagi sikit-sikit gitu ya. Bagi habis kat lawan tokek dah kata tak. Tapi apa dia ni, pertama-tama kalau orang silap ke apa semua, dia tak bagi habis, takut anak buah lawan tu guru. Tapi dalam Islam tuan-tuan semua, kalau dia punya ilmu ni kita minta disebar lah.
Sebab di antara saham kita lepas daripada kita mati ialah apa dia kita panggil ilmu yang kita sebar. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata di antara benda yang akan beri manfaat kepada kita lepas daripada kita mati, tuan-tuan semua, nanya pahala berterusan ialah ilmun, kata Nabi, ilmun nasyarahu, ilmu yang dia sebar. Sebab itulah kita ulama apabila dia baca hadis ni, tuan-tuan semua, dia kata kalau sebut ilmu ni tak semestinya banyak. Hatta kalau Fatihah sebutir kita baca, kita ajar Fatihah, sehingga orang boleh faham, orang boleh reti Fatihah, dengan sebab kita, itu pun satu jariah besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada dalam dunia, tiba-tiba dia baca Quran lagi, hasil daripada kita ajar. Baca Fatihah hasil daripada kita betul Fatihah kepada dia, tuan-tuan semua, maka insya-Allah ini sebahagian daripada jariah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita bicara ilmu, jangan kita ingat kena ilmu banyak, tak, hatta ilmu sikit pun asalkan benda tu beri manfaat kepada orang lain. Hatta satu doa katakanlah yang kita pandai, satu doa yang kita pandai kita dapat daripada Rasulullah katakanlah, tapi jangan nak ambil daripada orang lain pelik-pelik. Ada satu orang baru ni dia betul depan saya doa. Saya tak faham, saya mengajar bahasa Arab tapi tak faham bahasa apa dia ucap dia. Kan? Tu masalah juga kan. Kita maknanya doa yang kita ngaji ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang kita ngapal, kita faham doa tu. Ya kita ajar kepada anak kita, ajar kepada bini kita, ajar kepada diri kita, ajar sahabat andai kita. Dan kalau dia beramal ke doa kita, insya-Allah ini satu daripada jariah. Okay, sebab itulah sahabat radhiyallahu taala macam saya sebut tadilah. Okay, dia tak simpan ilmu dia yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sikit macam mana sekalipun. Lepas tu kita dapati di kalangan sahabat, kalau kita cek hadis-hadis, ada setengah sahabat tu satu hadis saja dia kongsi kepada kita. Kalau lain ribu-ribu hadis, kata-kata hadis yang riwayat daripada Nabi SAW, tapi ada sebahagian sahabat satu hadis saja yang dia dicatat dalam kitab-kitab hadis, yang dia resapa, yang dia terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anah ni tuan-tuan semua, di antara benda yang diterima daripada Nabi, kata dia, Nabi cerita dia, inna min asyratis sa'ah. Nabi sebut dia antaranya ilmu berkaitan dengan alamat kiamat. Barang ni tuan-tuan semua gini, kadang-kadang tak ada sains ni, tak ada, cuma sains sebut, adalah sains sebut akan berlakunya kiamat. Cuma proses mukadimah yang kita bicara ni tak disebut dalam kitab-kitab lain. Dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang Nabi sebut, katanya Anas ni kongsi ilmu kepada kita lah, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara alamat kiamat ni, katanya Rasulullah SAW, an yurfa'al ilmu, tu mana kita bicara pada mengilmu, ilmu akan diangkat, dan ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu akan diangkat oleh Allah SWT dengan kematian ulama lah. Kita dah bicara pada minggu lepas, antara tanda ataupun kaedah Allah Subhanahu Wa Taala apa dia cabut ilmu ni, bukan cabut gitu dak lah, bukan cabut apa dia ni dia panggil apa, cabut direct gitu dak lah kan, dari hati manusia, tapi dia cabut melalui Allah Subhanahu Wa Taala mati ulama-ulama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yazharu al-jahlu, nampak sangat kejahilan. Kan, ni kadang-kadang banyak kejahilan walaupun dunia moden sekarang ni. Kan, jahil. Ada lagi kadang-kadang sungguh-sungguh orang tajuk ke semaya hajat lepas waktu asar, kadang-kadang kita rasa kehera kadang-kadang. Ada satu orang dia mari masjid dah tengah dia ajak semaya, kata tak ada semaya sunat lepas asar kata. Tapi nak cerita ni maklumat tak ada lagi dengan dia kata kan. Dia ni saya tengok mengaji masjid, tapi dia minta benda dengan saya ceritalah ke dia tak boleh kata. Kan, nak cerita ada lagi barang-barang begitulah. Kan, hak bagi tak mengaji, hak bagi tak semaya jahil tuki tu ramal lagi lah tu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yafshuz zina, kembali kepada saya sebut tadilah, banyak perzinaan berlaku cara meluas. Okey. Kemudian Nabi sebut lagi lah, wa yashrabu al-khamr wa yushrabul khamr, makna minum arak. Arak ni dadah lah. Yang kita dah bicara pada minggu lepas, sebut arak ni jangan hak minum saja dak, jangan hak berair dak, gapo-gapo saja mabukkan itulah dikatakan arak. Semakin saya dengar isi 1,000 lebih lah kalau orang-orang yang terlibat dengan minum lagi ni, yang dipera oleh kerajaan.
minum arak 100,000 dah. Macam saya sebut yang lepas, ada ramanya orang Islam. Dikatakan 70% lebih yang terlibat tu adalah orang Islam. Kan? Bayangkanlah tuan-tuan semua, Islam larang barang-barang gini kan. Orang kafir tak larang, tapi penglibatan yang pada sekarang ni dia mengatakan boleh jadi masyarakat Melayu kat dia tu memang ramai Melayu dia kata gitulah. Alas dia tak ada semua tuan-tuan semua. Tapi nak cerita kesedaran kita kepada agama ni tak berlaku lah apabila terlibat barang-barang gitu. Kalau ke mana? Tak, masalah arak juga apa ni, arak mak berdadah ni bukan dosa-dosa biasa, dosa besar tuan-tuan semua. Antara dosa besar. Tapi nak cerita begitulah tuan-tuan semua, penghayatan masyarakat dengan Islam memang tak berlaku sangatlah. Sepatutnya orang Islam ni 0% kan. Tapi kita rasa malu lah. Siapa dia katakan 70% lebih ramai-ramai tak adalah orang Melayu Islam. Waliyahzubillah. Kemudian di antaranya pula kata Nabi SAW, bayadhabur rijal. Bayadhabur rijal ni maknanya orang lelaki gin, tak ramai orang lelaki. Kembali kepada hadis saya yang sebut tadilah. Wa tabqan nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Kata dia nak ceritanya gin orang lelaki mati ni, siapa peringkat tinggal orang puan ni 50 seorang. 50 orang puan, 1 orang lelaki. Ya, ini hadis yang tadi kata 40 kan. Pak ni kata 50. Nak ceritanya bila ramai yang akan berlaku di mana golongan puak ramai lebih daripada orang lelaki. Ya, ini tentu semua antara benda yang disebut oleh ulama, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tentu semua kalau kita tengok pada orang yang syarah hadis ni antara Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ni hidup lama, dah kata-kata tahun dah. Masa tu pun dia boleh rasa dah. Dia boleh rasa bagaimana makna kehadiran orang perempuan lebih banyak daripada orang lelaki. Qurtubi ini satu ulama daripada Andalus, daripada Sepanyol tuan-tuan semua, iaitu penulis kitab tafsir Qurtubi atau orang alim. Ya, di Sepanyol ramailah orang alim antara Imam Qurtubi rahimahullah taala. Imam Qurtubi tuan-tuan semua apabila disyarah hadis ni, di antaranya dalam kitab di Al-Mufham, nama satu kitab dia tu, kata dia fi hadzal hadisi alamun min a'lamin nubuwah idh akhbara an umurin sataqa waqa'at khususan fi hadhihi al-azman. Dia apabila dia syarah hadis ni, kata dia ini adalah, kata dia, satu daripada tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa yang Nabi cerita tu dah berlaku, kata dia. Pada masa tu dia masa tahun berapa, kurun berapa tu ada, dia rasa dah maknanya kehadiran orang beramai daripada orang lelaki. Lah ni keramai lagi dah. Dia kata ini satu daripada apa dia ni, kehebatan ataupun alamat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi cerita satu perkara yang tak berlaku dan berlaku. Wanita panggil mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betullah tuan-tuan semua kalau kita perhati pada hadis Nabi, di sana ada satu kumpulan hadis yang dikumpul oleh ulama tentang ramalan-ramalan ataupun apa yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berlaku pada masa itu dan berlaku sungguh. Ya, ini kita panggil ramalan. Ini bukan ramalan bomo Malaysia ke apa dia panggil. Bukan ramalan bomo hatu ni. Oh ni ramalan sungguh ni. Bukan ramalan pekong gitu dak. Ni ramalan pekong. Tengok orang sakit sikit kena buat kremo dan mana ni gitu dah tak. Pada sakit perut, betul. Banyak benda berlaku macam tu. Kan? Tapi apa yang ramai Nabi SAW adalah ramai yang diilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua, antara alamat kiamat adalah yang dipanggil taqarrubuz zaman. Taqarrubuz zaman maknanya kita rasa sekejap masa. Seminggu dah ustaz mari pula dia. Dia kata kita dah berasa sekejap. Dia panggil taqarrubuz zaman ataupun taqarrubuz zaman dengan makna apa, dengan makna tidak ada keberkatan masa dia. Pergi lalu gitu ya. Ataupun tafsir yang saya sebut tadi adalah rasa dekat masa. Sungguh tuan-tuan semua kita rasa macam tu. Yang kita rasa ingat kau muda lagi, tengok 60 tahun dah kita dah ataupun 70 tahun. Berasa muda lagi, berasa baru berasa. Kan itu satu perasaan. Yang ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kepada dia, hadis daripada Anas juga. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Saya sengaja ambil hadis-hadis gini ni sebab kita dalam masalah fakta ke apa semua sepatutnya kita ambil hadis Nabi sahih lah.
bukan ambil cerita-cerita qasidah lah. Kan apa yang saya sebut nanti tu semua kita pilih hadis-hadis yang disusun oleh ulama, hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang boleh terima berkaitan dengan apa dia alamat-alamat yang berlaku di akhir zaman. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yataqarabu az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahri wasyahru kaljumu'ati wa takunu al-jumu'atu kalyawmi wa yakunu al-yawm kas-sa'ati wa takunu as-sa'atu kad-daramati bin-nari. Ini penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua hadis ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Okay. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuan-tuan semua, hadis ini seperti yang saya sebut tadi lah, dicerita oleh Anas juga. Nabi kata la taqumus sa'a, tidak akan berlakunya hari kiamat. Nabi kata sehinggalah akan berasa maknanya dekatnya masa. Yataqarrabu zaman makna kata rasa cepatnya masa berlalu ataupun dekatnya masa berlalu, ataupun yang saya sebut tadi lah tidak ada keberkatan masa, seolah macam itulah berlalu gitu saja. Ya, orang dulu kadang-kadang dulu tu sedikit berkata masa. Cuba tengok ulama-ulama. 40 tahun lebih ya, tapi kita dah tambung dah tulis. Ya, kita 40 tahun baru tak start lagi kita tak. Gitu lebih kurang. Kadang-kadang masa habis gitu ya. Satu hari kadang-kadang tak ada apa satu. Cek-cek waktu malam apa dia kita buat hari ni. Tengok-tengok lepas tak ada apa satu kata berlaku macam tu. Kan? Cuma dalam hadis ni kata ya taqarrabu zaman, kata fatakunu sanatu kasyahri. Antara hurai Nabi sallallahu alaihi wasallam taqarrubu zaman ni kata dia ialah setahun tu macam satu bulan. Tak, setahun. Sebaru ya bahasanya. Tak Ramadan pula tak. Dekat Ramadan sekali pula. Ini satu benda tu semua. Cuma kadang-kadang semua ada pembahasan lah. Kadang-kadang masa mungkin tu hal pendek ataupun ada setengah mengatakan perasaan kita bagai sama 24 jam juga, satu hari juga, tapi perasaan kita gitu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata dia fatakunu sanatu kasyahri. Satu tahun tu macam satu bulan. Kan, orang ni kita boleh rasa diri tu semua. Tak payah syarat, tak payah ambil ahli sains kaji ke apa tak lah. Kita boleh tahu sendiri perasaan kita. Kita boleh tahu sendiri bahawa gitu. Baru jumpa ya kita kadang-kadang. Baru ya berasa. Tak. Wasyahru kaljumu'ati. Kemudian Nabi kata satu bulan tu macam sekali Jumaat, baru macam seminggu lebih kayak itulah. Satu bulan tu macam satu minggu rasa. Kan? Kejap masa, masya-Allah deh. Ini satu benda tu. Sebab tu dia mau kata kecik orang tua, dia kata lama bahasa dulu kalau banding dengan ni kata. Dia kata kecik orang tua kadang-kadang kan, dia kata bahasa masuk kita bahasa sekolah lama bahasa dia kata. Tapi lo ni sekejap bahasa dia. Padahal 24 jam juga. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata wa takunu al-jumu'atu kal yaum. Seminggu tu macam satu hari. Tak pergi tengok satu hari. Saya pun kadang-kadang masuk semalam siapa pun tak satu hari kadang-kadang sebut ingat baru-baru kadang-kadang gitu. Tak. Kemudian wa yakunul yaumu kas-sa'ah. Satu hari itu macam satu jam. Tak. Macam sekejap satu hari. Kemudian satu jam tu macam Nabi kata satu sekejap kita nyala api, kita pasang api, ya nyala gitu. Soal macam itu. Soal satu tu satu gambaran nak cerita cepatnya rasa masa apa dia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan semua antara alamat yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benda ni kita boleh rasa adalah tak tahulah sikit-sikit lagi boleh jadi, rasa dekat lagi boleh jadi. Bahasa makin dekat dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua di antara dipanggil apa? Lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ramalan yang memang tepat di mana yang kita boleh rasa pada hari ini. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah apa yang disebut, yang dikaji oleh ulama berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kelahirnya fitnah-fitnah yang begitu banyak. Kan dia panggil zuhurul fitan, akan lahirnya fitnah yang begitu teruk sekali lah. Ya, macam lalu kita boleh rasa sangatlah fitnah tu, fitnah gun dan sebagainya. Kan? Ini satu benda yang dah ada berlaku tuan-tuan semua, fitnah yang begitu dahsyat yang berlaku. Antaranya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut, Nabi kata inna baina yaday as-sa'ah apa dia fitanan ka qita'il lailil muslim
yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan semua, kata dia antara alamat kiamat ni Rasulullah sebut ialah akan berlakunya apa dia fitnah kuat sungguh. Dibayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnah ni gelak gelemak sungguh, gelak. Gelak ni bayang satu benda yang memang sukar nak keluar daripada tu, salah macam itulah. Nak ceritanya fitnah berbagai-bagai berlaku tuan-tuan semua di akhir zaman ini. Antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan semua ni benda ni berlaku dan ni. Dan antara benda yang disebut fitnah ke apa dia, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Satu orang pagi juruh, petang tu berwarna. Cuma dalam hadis disebut pagi berimeh, petang tu petang ke apa, petang tu apa dia ni tak berimeh. Ini sebenarnya bukan masalah kafir sajalah, masalah dari segi iltizam atau dari segi apa dia panggil, dari segi pegangan manusia bukan begitu. Pagi semaya subuh pagi, masya-Allah. Kan tengah hari gomor risyuah kalau gimana? Tak kalau gimana? Maya subuh zikir ke main kadang-kadang waktu pagi tu, bangun pagi sungguh semaya tahajud pun kadang-kadang ada. Tapi waktu petang tu terlibat barang-barang banyak kadang-kadang. Ramai kita tengok kan kadang nampak juh tapi tiba risyuah juga, tiba-tiba pagi. Kan? Tengok pagi Nabi kata yusbihu rajulu fiha mu'min. Pagi memang comel, berimeh pagi. Nampak comel pergi wasbih, pergi Quran, pergi apa semua kan. Ini kita kecek dari segi biasa kan. Okay, kemudian waktu petang pula jadi buana. Kan? Ataupun dalam hadis ni kita boleh faham pagi dia berimeh, petang ada kafir pun boleh dia juga ada. Kalau kita faham zahir hadis ni ginilah. Cuma kalau kita tengok di kalangan ulama dah boleh syarah hadis ni, dan sebut macam saya sebut tadilah. Kadang-kadang pagi juh, masya-Allah, juh sungguh. Kan petang tu buana. Pagi semaya subuh, petang tak semaya dah. Berlaku macam tu. Pagi juruh macam Quran, petang tu riswah tiba juga sebagainya. Kan? Ataupun satu lagi Nabi kata wa yumsi kafiran. Waktu petang memang apa dia ni? Waktu petang berimeh. Wa yumsi mu'minan, waktu petang dia berimeh kepada Allah Taala, dia buat perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi waktu pagi dia masalah, dia kufur. Subuh tak semaya subuh pagi dak. Murid berakhir maya. Murid semaya apa semua tapi subuh tak semaya. Contoh yang gitulah saya sebut kan. Cuma hadis ni teruk lagi dia kata pagi tu petang tu berimeh, pagi tu kafir. Ataupun macam saya sebut tadilah, petang comel juruh molek, pagi tak juruh. Ramai gini kadang-kadang kalau kita apa yang tafsir yang kedua tadi. Okay, tak semaya subuh kadang-kadang. Tak semaya subuh, kadang pagi petang tu semaya murid. Ada sungguh-sungguh lagi masjid pun yang murid juruh lah. Tak. Tapi waktu pagi tak boleh, awal tak boleh, hari pagi tak boleh, kena tidur dan mengatakan gitu. Itulah tuan-tuan semua satu suasana yang Nabi SAW bayangkan apa yang akan berlaku, apa dia di akhir zaman. Dan itu kita boleh tengok dah sikit sebanyaknya tuan-tuan semua. Walaupun berlaku dalam bentuk secara menyeluruh, tapi kita boleh tengok dah sikit sebanyak bagaimana keadaan ini berlaku. Sebab itulah tuan-tuan semua Nabi SAW minta sangat supaya kita segera beramal. Kan? Ini satu suasana yang berlaku pagi berimeh, petang kafir, petang berimeh, pagi kafir. Suasana macam ini sebahagian daripada suasana fitnah besar tuan-tuan semua. Sebab itulah Rasulullah SAW minta sangat supaya kita jangan tunggu masa tu. Jangan biar masa tu, jangan sapas masa tu. Dah takut tak ada kita nak berimeh masa tu. Takut tak ada kita nak bina amalan kita. Sebab itulah Rasulullah SAW sebut, Rasulullah kata badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi SAW sebut apa dia kata dia, segeralah kamu buat amal soleh. Nabi dia cakap Nabi takut suasana tu berlaku pada kita. Sebelum berlaku suasana tu Nabi kata segeralah badiru bil amal, wahai tuan-tuan semua, wahai umat aku semua, jangan leka sangat, jangan duk tunggu masa, jangan duk lapar, jangan duk main tangguh-tangguh. Badiru bil amal, segeralah kamu melakukan amal sebelum tibanya apa dia ni fitnah yang begitu dahsyat. Nabi bayangkan fitnah tu semua yang saya sebut tadi, antara tadilah Nabi kata pagi berimeh, kemudian petang kafir, petang berimeh, petang kafir. Itu pertama sikit Nabi kata yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sampai satu masa Nabi kata orang akan jual agama dia dengan habuan dunia.
Sanggup. Ni satu benda yang Nabi sebut, bukan saya sebut tuan-tuan semua ni. Satu keadaan berlaku di mana manusia sanggup tinggal agama dia kerana keduniaan. Sanggup tinggal agama, sama ada fatwa, atau sama ada budaya hidup ke apa semua, dia sanggup ketepikan agama demi untuk kepentingan dunia. Lah ni sanggup risuah kerana nak kekayaan. Dia tahu sangat risuah agama Tuhan marah. Di antara benda itu Tuhan marah Dia tahu sangat. Dia ngaji bukan tak ngaji. Siapa pergi kat Tan Sri, siapa pergi kat Datuk, tak tak lalu barang-barang gini tapi kerana kepentingan dunia tuan-tuan semua sanggup tinggal ajaran agama. Ya bi'u dinahu, Nabi kata dia sanggup jual agama dia kerana kepentingan dunia. Banyak Allah ni kadang-kadang berlaku macam tu tuan semua. Ada setengah tu ada ilmu, sanggup jual ilmu dia kerana kepentingan jawatan, kepentingan agama. Banyak yang kita boleh tafsir berbagai-bagai. Ada ilmu agama kadang-kadang tuan-tuan semua, tapi kerana kepentingan dia sanggup jual, keluar fatwa pelik-pelik kerana untuk dapat pangkat, untuk dapat apa sebagainya. Ini satulah. Yang kedua, jual dunia dalam bentuk jual agama ni, amalan agama sanggup tinggal kerana demi kepentingan dunia. Macam saya sebut tadilah. Tak, orang kata boleh nak kerja dengan saya, tapi jangan pakai tudung lah. Kalau kita menduga dia, apa kita menduga, boleh nak kerja sehingga gaji mahal, tapi syaratnya kena buat tudung, kata dia. Ada je ni kita pun terpaksa buat tudung, buat agama kerana kepentingan kerja, kepentingan dunia tadi. Ataupun macam saya sebut tadilah, kerana risuah, nak kekayaan, nak kepada dunia yang begitu hebat, begitu mewah, katakanlah, sanggup ketepikan Islam, ketepikan agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita panggil bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebelum sampai situ, wahai sahabat-sahabat aku semua, wahai umat-umat aku semua, Nabi kata, sebelum sampai situ maka segeralah kamu melakukan amal soleh. Benda-benda gini tentu semua kita boleh tengok belakang hari ini sebenarnya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kita boleh tengok sendiri depan mata kita, ataupun kita boleh tengok baca surah, baca apa semua, kita boleh tengok barang-barang macam tu. Ada semua kadang-kadang sanggup tukar Argentina daripada lelaki jadi puan, kadang-kadang kerana kepentingan. Islam tak bagi kalau ke mana. Kita nak jadi pondan ni mana boleh dari Islam tu. Awak comel dah, laki-laki puan-puan tu awak comel dah. Tapi dia sanggup kadang-kadang tuan semua demi kepentingan, kecantik ke apa semua, dia sanggup tinggal barang-barang kita kerana apa? Kerana dunia lah tu. Waktu dipanggil dunia. Betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bi'ud dunya bi'aradin minad dunya. Di mana saat-saat akhir Nabi kata, kamu akan tengok orang yang jual agama kerana habuan dunia. Wali'azubillah. Dan akhir sekali tuan semua tu hari ni ialah di antara alamat pada hari ini adalah tuan-tuan semua yang dia panggil apa? Dia panggil akan berlaku di sana kebakhilan. Banyak akan berlakunya bakhil. Sifat bakhil jadi satu sifat yang ada di akhir zaman. Sifat bakhil. Dia panggil syuh dalam bahasa Arab. Syuh ni lebih teruk daripada bakhil lah. Melayu, bahasa Melayu dia panggil gapo talah. Arab dia panggil, kalau bakhil itu bakhil biasa, kalau syuh tu lebih teruk daripada bakhil lagi. Di mana tuan-tuan semua, ini Nabi sebut dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabu az-zaman wa yuqbadu al-ilmu wa tadhharu al-fitanu wa yulqa ash-shuhu wa yakthuru al-harju. Qalu wa mal harju? Qala al-qatlu. Wa yulqa ash-shuhu ay yudau fil qulub. Gini tuan-tuan semua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata antara alamat kiamat, dan saya dah sebut tadi, Nabi kata yataqarabu zaman. Kita dah bincang tadi ialah kita rasa pendeknya masa. Yang kedua, ilmu akan diangkat. Yang ketiga, fitnah akan berlaku cara meluas. Fitnah ni. Kemudian satu lagi Nabi kata wa yulqa ash-shuhu, Allah Taala capok sifat bakhil dalam hati-hati manusia. Walaupun dia duit banyak tuan-tuan semua tapi ada sifat bakhil. Cuba tengok Allah ni pun ada kadang-kadang ramai miskin, tapi kenapa berlaku miskin? Kerana tidak ada bantuan daripada orang kaya lah. Sepatutnya orang yang diberi rezeki oleh Allah Taala dia bantu perempuan ni gitu. Mana Nabi sebut, Nabi kata wa yulqa ash-shuhu, Allah Taala capok dalam hati manusia tuan-tuan semua sifat sangat-sangat bakhil.
Kemudian yang berikut Nabi kata wayak suru al-harju. Di sana akan berlaku banyak harju. Gapo dia harju ni sahabat tak faham rupa-rupanya. Sebab tu orang Arab pun kadang-kadang dia tak faham bahasa Arab. Macam Melayu, walaupun orang Melayu kadang-kadang tak faham. Saya dah mengajar budak-budak kadang kita sebut bahasa Kelantan tak faham kadang-kadang. Biasalah gitu. Walaupun bahasa kita kadang-kadang kalimah-kalimah yang keluar kita jelas sebagainya. Sahabat pun gitu juga. Kadang-kadang Rasulullah kalimah ni dalam hadis ni wayak surul harju. Banyak yang akan berlakunya harju. Sahabat tak faham, ya Rasulullah apa dia al-harju ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi kata al-qatlu akan berlakunya pembunuhan, akan berlakunya peperangan. Akan berlakunya peperangan sana sini sebagainya. Lawan ni pun tengok dah apa rasa tu. Lawan ni tengah berlaku dah lawan ini bagai-bagai gitu ni. Adalah satu semua di antara apa dia ni perkara yang dikumpul oleh ulama melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan suasana di akhir zaman sebelum berlakunya hari kiamat. Dan sebenarnya saya sebut tadilah ada setengah kita boleh tengok dah, ada setengah tu dalam keadaan kita tunggu benda ni akan berlaku sebenarnya. Sebab Nabi tak cakap kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat datuk semua untuk hari ini kita doa moga-moga kita dapat manfaat bersama. Kau-kau insya-Allah kita pakai dengar saka-saka yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis-hadis Nabi ni adalah saka-saka lah. Jangan marah tak minat lah ni. Dan kita haraplah insya-Allah saka-saka ni antara benda yang kita minat. Dan bila kita minat saka Nabi ni pertanda kita sayang Nabi. Dan bila kita sayang Nabi ni insya-Allah apa ni kita akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama di hari akhirat dengan siapa yang kamu suka, kamu kasih. Dan kita doalah moga-moga Allah SWT capak dalam hati kita kasih dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bukti sayang Rasulullah ialah kita sentiasa dengar pesan-pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dia. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.